Satu, Allah Ta'ala benar dah orang kafir ni pakai nama dia. Saya ingat kejutan ini berlaku di Malaysia. Antu kalau pergi Mesir, pergi Baghdad, tak ada isu. Saya pun tak tahu pasal di Malaysia gambarnya salji nak turun kot. Antum bayang di Mesir, Bible dalam bahasa apa? Takkan Bible dalam bahasa Jawa. Orang Mesir baca Bible dalam bahasa Arab. Jadi bila sampai kalimah Tuhan tu dia pakai apa? Kena tenang sebentar. Dia tidak boleh daripada tekanan darah tinggi ataupun darah rendah. Dia kena tenang sebentar. Kembali pasal itu dikatakan apa dia? Fa in tanaza'tum. Inilah tanazak, bertekang orang. Ini bukan khilaf dah, ini tanazak. Orang marah, bakar bendera, jijak gambar, ini tanazak. Quran kata fa in tanaza'tum. Bila berlaku tanazak, khilaf, tanazak baru jadi iftiraq, perpecahan, perkelahian. Apa jadi? Farudduhu ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ini Fatihah duk baca tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tu? Adakah sekali-sekali kita dengar Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Malaysia? Dia tak kata Rabbil Alamin. Apa dia Al-Alamin? Kullu ma siwa Allah. Dia adalah pentadbir, pengurus, pencipta semua. Dia takbir. Allah itu Rabb al-Alamin. Pasal itu ada tengok dikatakan apa dia? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah pencipta kamu. Wahai manusia, sembahlah pencipta kamu. Pencipta manusia siapa? Siapa dia? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Subhanallah. Berlindung kepada Allah. Siapa dia Allah? Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung pada pencipta manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Kenapa tak kata malikil muslimin, ilahil mu'minin? Come on baby, don't be like that. Dia kena tenang ikhwan. Dari segi hukum begitu. Dari segi hukum. Kemudian kalau kita nak memberi persoalan dari segi rencah-rencah kehidupan, berbincanglah. Quran kata jangan kamu cerca Tuhan orang, nanti orang cerca Tuhan kamu. Itu ada dia Quran punya apa? Quran punya guide ada. Jadi kita tak tahulah. Pasal itu subhanallah ikhwatul iman. Kita tak tahulah. Pasal itu saya katakan ikhwan, ada perkara lebih besar kita kena tengok. Apa dia? Maulud Nabi. Antum kita baca, kita duk mengaji ni, apa pandangan antum tentang orang yang beramal dengan hadis palsu? Orang yang beramal dengan hadis palsu, hari-hari orang beramal dengan hadis palsu. Kita pergi ke masjid kan, kita pergi ke masjid, dia bosah kanak-kanak, kita tahu budak-budak duduk belakang. Kalau kita tanya logik, kita kata pengurusi, pasal apa budak-budak duduk belakang? Dia pun ni raja bising, dia pun ni ada pengalaman, tengah-tengah duduk sembahyang dia pergi geletik tu imam. Di mana nak bawa depan? Habis tu imam tu jadi fobia. Tu imam tu tengok budak tu terus kena sawan. Larat kami nak hantar dia pergi hospital. At least dia bagi macam tu, boleh terima tak? Betul ya? Kita tengok budak jenis tu kalau main bukan duduk belakang, rantai kaki terus. Rantai dengan dia, dengan mak dia, dengan bapak dia, rantai satu keluarga. Kenakan mandatory 2, 3, 4. At least lah. Pasal apa budak-budak duduk belakang? Allah, budak-budak sini macam bukan macam budak-budak tempat lain.
Tu imam tengah duk baca Fatihah, dia naik atas member, dia terjun. Tu imam dengan latah, pejat-pejat. Habis satu sah tergelak dengan tu imam. Tak boleh budak-budak ni pantang kau sembahyang, dia dah buat gila. At least kalau itu alasan dia, mana sabar buat satu sah di belakang. Bukan buat satu sah, buat dengan kandang terus. Jadi lagu ni mau duduk di belakang ni semua anak hak organ, undertaker punya anak ni semua mau duduk di belakang. Tapi kalau kita tanya pengurusi pasal apa budak-budak duduk belakang, dia kata tak tahukah Nabi ada bersabda, Nabi kata jannibu masajid sibyanakum. Nabi kata jauhi masjid daripada anak-anak kecil. Dia kata Nabi kata jauhi anak-anak kecil daripada pergi masjid. Dan Nabi kata kalau budak tu tak bersunat, bertindaklah paha dia atas satu sah, habis berambuk satu sah. Ni Nabi kata. Dan di atas hadis tu dia membina hukum hari-hari di masjid. Kenapa itu tidak kita buat pencerahan? Pencerahan. Budak tu dah pergi dah sah masjid. Dia tanya, sunat tak lagi? Kita pun tanya, saya ke dia? Tanya, saya ke dia? Tarik budak tu. Budak tu duduk sebelah depan, dia tarik pergi belakang. Kita tengok mata sakit. Pasal apa? Hadis palsu. Siapa nak buat pencerahan ni semua? Dan terlibat dengan hadis palsu, dosa. Dosa. Tu orang perempuan sembahyang hari-hari. Orang perempuan sembahyang hari-hari terlibat dengan hadis palsu. Apa dia? Nabi sebut, katanya Nabi bersabda, idza sajartuma, Nabi pesan pada dua perempuan yang meminta fatwa dengan dia. Idza sajartuma, Nabi kata fadhamma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata lasta fi zalika karajul. Apabila orang perempuan sembahyang, apabila kamu sujud, Nabi kata sembahyang, maka ni rapatkan segala isi-isi ni ke badan, rapat, jangan lebih buka lagu tu. Kerana sesungguhnya perempuan dengan laki-laki tidak sama. Antum orang kampung-kampung pakai aja telekung masuk hadis ni. Takbir pun dia kepit. Awak pakcik baru buat operation ke? Hang tak mengaji, kami perempuan. Kalau perempuan macam mana? Macam tu, macam itik bulan petang kapit. Allahu Akbar. Sujud pun Allahu Akbar. Baik, pakcik, makcik sembahyang lagu ni pasal apa? Makcik baru operation jantung. Boleh terima tak? Ya. Operasi jantung dia angkat tangan besar-besar, tumbang pula. Tak apa, kepit, sakit. Pasal apa? Baru patah rusuk, sakit. Ni sihat walafiat. Pasal apa sembahyang macam tu? Pasal apa sembahyang kepit-kepit macam tu? Nabi ajar orang perempuan sembahyang lagu tu. Bila ulama pergi semak-semak hadis ni palsu. Kenapa? Hadis Bukhari, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata lagu tu pada semua orang. Kata ulama hadis, tidak ada beza sembahyang laki-laki dan perempuan, sama. Hadis ni orang pakai hari-hari 24 jam. Subhanallah. Nak kata apa ikhwan? Nak kata apa? Siapa nak tegur? Kita baca khutbah, kita baca hadis ni, tegur pada laki-laki yang mai sembahyang bolehlah habaq kat bini-bini. Dia marah kita. Dia kata baca isu khilafiyah. Khilafiyah ke ni? Dia kata mana isu kalimah Allah? Kok tanya gue? Mana gue tahu? Mana isu kalimah Allah? Ini dia kata ustaz-ustaz mereka ni semua tak ada jiwa jihad. Dia kata kita tak ada jihad, boleh kena heart attack kita dengar. Tak ada jihad, dia kata kita. Lah habis awak, isteri awak mai sembahyang duduk di terai belakang, duduk takbir terkepit-kepit kerana hadis ni. Apa ni? Yang duduk sembahyang duha hari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak ada tangan.
Allahumma inna duha duhauka wa baha bahauka wa jamalu jamaluka. Ni baca doa sembahyang duha. Ulama hadis kata la aslalahu, Nabi tak pernah baca dalam solat duha tu. Hari-hari dia baca. Nak kata apa pakcik? Nak kata apa? Sedangkan Nabi kata, siapa bohong atas nama aku, satu tempat duduk dalam neraka. Makcik-makcik kita ni duk ada di kampung-kampung Hulu Banat mana kah? Tok Labu ke Periayak ke Labu Kundang ke, nama kampung-kampung pun bergerun. Ni habis sembahyang duk tadah tangan, inna duha duhauka wa innal baha bahauka wa innal jamal jamaluka. Dia rasa Nabi ajak. Ulama kata tak ada asal usul Nabi ajak. Siapa nak perbetul? Tak kesian kat makcik tu ke? 8 rakaat dia pulun sembahyang duha. 8 rakaat pulun sembahyang duha. Dia percaya Nabi ajak doa tu. Siapa nak perbetul? Hari-hari. Hari-hari. Bendanya agama tak bagi tolak ansur, kita buat tak tahu. Tapi benda agama bagi, kita buat gila pula dah. Cross my body, nanti saya bagi mati dulu. Siapa nak pergi bunuh kita? Langkah mayat saya dulu, tak apa. Hang mati, kapan elok kami langkah seorang sekali. Pasal apa hang dah wasiat macam tu? Tak boleh lah, benda agama bagi. Agama bagi. Kita bagilah. Letaklah peraturan-peraturan dia. Letaklah penjelasan-penjelasan dia. Itu saja. Tapi agama tak bagi ni hari-hari maulud. Ni saja tanya lah kan. Saja tanya. Tanya ni pun bagi kacau mai, bukan kacau pi. Saja tanya. Ni yang duk berarak ni pasal apa? Tak boleh kalau kita tak berarak. Ni Jepun nanti metek Melaya. Jepun dah kata dah, kalau kami tak nampak perarakan maulud, kami serang balik. Elok tak kita berarak? Betul ya? Kena berarak lah. Pasal apa? Itu MOU independent. Itu MOU. Kena. Tapi pasal apa yang keluar berarak ni? Jepun tak kata apa, White House tak kata apa. Bahkan Jepun dengan White House duk pening tengok kita pula. Ni pasal apa ni? Macam teh pusam ni. Awak jadi macam tu. Kita tak tahu nak jawab apa. Tiba-tiba dia jawab mai kat kita. Dia kata apa? Dia kata tak dengarkan satu hadis Nabi bersabda. Kita pun nak dengar. Nabi kata man qama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang sambut maulud aku bagi syafaat dekat dia akhirat. Apa senilah kami keluar. Oh, bukan takat tu saja. Ada lagi satu nasi tambah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadh-dhahab fi sabilillah. Siapa bagi 1 dirham pada hari maulud aku, pahala dia macam bagi emas 1 bukit jalan Allah. Pasal itu yang kami duk pergi berarak ni, pasal benda ni lah. Apa ulama hadis kata? Hadza kazabun ala Rasulillah. Ini pembohongan kepada Nabi. Apa dia? Ikhtalaqahu al-mubtadi'ah. Direka oleh ahli-ahli bid'ah. Kalau kerana hadis ni lah orang pergi berarak, tidakkah menempah satu tempat duduk dalam neraka? Bukankah kerja kita kena pergi halal? Kenapa benda ni orang tak tengok? Orang tak mau tengok. Bahkan khutbah-khutbah dekat-dekat maulud ni pun merangsang kita. Jangan lupa rendam sampin malam ni. Besok nak pergi maulud. Jangan lupa bagi juga RM1 dapat pahala macam satu. Terang